bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan Temu Bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik Hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Teruskan Warna Pagi anda di Warna Pagi IKIM bersama Pianda Luqman. IKIM Inspirasi Info Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dan suara saya memang agak excited Pian sebab kita nak bertanyakan kepada tetamu kita yang dah berada di studio sekarang ini. Dan tetamu mewakili Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM nak bawa cerita tentang peluang kedua taksiran cukai tersilap lapor. Ada ke yang mengalami insiden sebegitu? Assalamualaikum, kita nak ucapkan kepada tetamu kita, Cik Nik Ezzah Syukriah Muhammad Syukri. Dia selaku Timbalan Pegawai Perhubungan Awam LHDN Cawangan Pembayar Cukai Besar. Assalamualaikum Cik Izzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita hari ini? Sihat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat datang ke Konti IKIM. Selamat datang. Radio IKIM dan Terima juga kasih. selamat bertemu juga untuk sahabat-sahabat pendengar kita dan juga klien jugalah yang insya-Allah nak menunaikan kewajipan dan tanggungjawab kita bersama. Sebab kabarnya 30 April tarikh tutup untuk kita submit dan juga hari ini 28 April. Kiranya adalah lagi 2 hari macam sampai tu online pun boleh kan. Saya nak cerita, saya nak apa tu bagi tahulah yang saya dah buat semua dah. Alhamdulillah. Gembira saya dengar. Saya dah bayar ada pun. benda kena cari lagi tu. Baik apa pun. Mungkin ada sahabat kita dia mengalami masalah. Dia mungkin laporan tersilap laporan. Betul. Mungkin awalnya kita nak ceritakan adakah pindaan-pindaan atas taksiran cukai yang dah dilaporkan kepada hasil ataupun LHDN masih boleh dibuat. Sempat lagi tak agaknya? Cik Izzah. Baik. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada DJ Pian dan DJ Lu. Okey. Ya, pindaan ke atas taksiran yang telah dilaporkan kepada hasil masih lagi boleh dibuat sekarang. Walau bagaimanapun ia tertakluk kepada beberapa situasi pindaan lah. Jadi ada 3 medium yang pembayar cukai boleh lakukan untuk membuat pindaan borang nyata yang telah dikemukakan. Okey, sama ada yang pertama secara dalam talian melalui mytax.hasil.gov.my. Yang ini hanya terpakai jika borang BE iaitu borang yang digunakan, borang nyata cukai pendapatan yang digunakan untuk individu pemaustatin yang tidak menjalankan perniagaan. Senang cerita yang makan gaji, guna borang ni, borang BE. Dihantar menerusi e-filing dalam tempoh iaitu antara 1 Mac 2022 hingga 15 Mei 2022 sahaja. Ni untuk pindaan tu ya, kan? Untuk pindaan tu. Yang melalui e-filing sehingga 15 Mei sahaja. Tapi jika borang BE asal dikemukakan menggunakan borang manual, kaedah ni tak terpakai. Sebab kalau secara manual lain. Okey. Pindaan juga boleh dilakukan secara manual dengan hadir ke cawangan sebelum 1 Mei 2022. Jadi pembayar cukai boleh mengemukakan surat rayuan bersama-sama dokumen dan resit yang berkaitan ke cawangan yang mengendalikan fail. Okey, jadi yang ketiga, pindaan juga boleh dilakukan melalui borang nyata terpinda bagi pindaan yang dikemukakan selepas tarikh yang ditetapkan. Tarikh ditetapkan tarikh tempoh untuk penghantaran borang nyata lah. Kalau manual, kalau borang secara manual before 30 April sebelum atau pada 30 April untuk e-filing, sebelum atau pada 15 Mei 2022. Dan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh akhir pengemukaan borang nyata. Jadi borang ini perlu dikemukakan kepada cawangan fal cukai sama ada secara serahan tangan atau melalui pos. Jadi borang boleh dimuat turun menerusi portal rasmi hasil mulai 1 Mei nanti. Tapi sekiranya pembayar cukai dia cuma nak buat pindaan maklumat asas sahaja. Contoh, dia tersilap terletak nombor akaun bank isteri pada borang BE asal dia. Jadi pembayar cukai boleh lakukan kemaskini akaun bank tersebut di e-kemaskini bagi tujuan bayaran balik.
Sekiranya ada lah biran balik tu. Itu mungkin satu contoh lah kesilapan yang mungkin boleh berlaku. Mungkin ada tak lagi kesilapan lain dalam laporan kita, dan juga macam mana pula kaedah pindaan pada perkara-perkara yang tersilap tadi tu. Okey, baik. Selalunya lah situasi tersilap lapor ni kita ada 2 situasi. Baik. Okey. Yang pertama, pembayar cukai ni dia terlebih lapor pendapatan atau terkurang tuntutan pelepasan dalam borang BE asal. Okey. Jadi kaedah pindaan untuk ini adalah pindaan secara dalam talian boleh dibuat melalui e-permohonan pindaan BE yang boleh digunakan mulai 1 April 2022 melalui mytax.hasil.gov.my. So anda semua mungkin boleh cuba buka dan kita dah ada dah dekat situ. Boleh nampak dah link e-permohonan pindaan BE. Okey. Dan situasi kedua adalah pembayar cukai ni dia kadang terkurang lapor pendapatan atau terlebih tuntut pelepasan. Okey. Jadi kaedah pindaan dia adalah pembayar cukai boleh kemukakan surat rayuan bersama-sama dokumen yang berkaitan kecawangan yang mengendalikan fail sebelum 1 Mei 2022. Okey. Tapi perlu diingatkan bahawa pindaan boleh dibuat terhad kepada sekali sahaja. Saya baru nak tanya. Boleh ke peluang ketiga, peluang keempat? Walau bagaimanapun dia ada situasi boleh. Okey. Peluang ketiga. Okey. Walau bagaimanapun sekiranya masih terdapat pindaan selepas mengemukakan selepas permohonan pindaan pertama dibuat, pembayar cukai perlu mengemukakan surat rayuan dan pindaan kecawangan. So boleh, tapi dia punya prosedur dia lagi inilah leceh sikit. Okay. Kalau boleh janganlah pindah banyak kan. Tapi nasihat saya pastikan semak betul-betul lah supaya tak perlu lagi buat pindaan atas pindaan. Dia biasanya apa kesilapan-kesilapan yang biasa diterima oleh Hasil ni sebenarnya? Kesilapan yang biasa jenis-jenis kesilapan. Okey. Ada beberapa lah yang kami biasa terima. Yang pertama, dia gagal melaporkan pendapatan yang betul. So mungkin terkurang atau terlebih lapor pendapatan. Ada juga yang tak letak pun jumlah pendapatan dia. Dia terlupa ke mungkin dia terlepas pandang lah. Okey. Lupa nak isi kot. Boleh boleh juga, sebab kadang-kadang dia mungkin ingat pendapatan tu dia auto generate dekat dalam borang. So sebenarnya tak. Kena simpan betul-betul lah. Okey. Yang kedua, pembayar cukai tidak menuntut amount pelepasan yang dibenarkan, seperti tertinggal, terlupa menuntut insurans nyawa atau caruman tabung SSPN atau pelepasan yang diberikan untuk anak. Okey. Yang ketiga, kesilapan yang timbul daripada salah faham undang-undang. Contoh situasi ni, tahun 2021 kan, ramai ibu bapa yang membeli komputer atau tablet bagi kegunaan anak-anak untuk belajar secara PDPR kan. Okey. Tapi kesilapan di sini adalah resit tersebut di atas nama anak. Okey, jadi dalam situasi ini, ibu atau bapa tak layak menuntut pelepasan ini kerana resit atas nama anak. Okey, oleh itu dinasihatkan pastikan sebarang pembelian tablet ke komputer ke atau apa-apa adalah atas nama pembayar cukai bagi tuntutan menuntut pelepasan ni lah, tujuan menuntut pelepasan. Handphone boleh tak? Handphone boleh kan, tak ada bawah gaya hidup. Tapi maksudnya resit tu bawah nama pembayar cukai adalah kita lah sepatutnya. Nanti boleh mana mungkin dia terlepas pandang kat situ lah masa buat pembelian tu kat situ kan. Mungkin dia terletak nama anak. Tapi kan tahun 2013 dulu saya pernah tersilap lapor tau. Saya lupa nak letak pelepasan. Bukan, saya terlupa nak letak pengajian pelepasan macam tu lah. Dan saya dapat balik duit yang banyak jugalah masa tu, boleh beli sebuah motor sebenarnya. Tapi lepas tu 2014 saya istiar balik lah sebenarnya. Dan saya kena bayar balik. Dah selesai dah pun. Alhamdulillah. Ceritanya lah. Ada ceritanya ya. Look okey. Dan ada lagi ke jenis kesilapan? Ada satu lagi. Dia terlebih menuntut pelepasan atau derma kepada institusi yang diluluskan. Dan senarai untuk institusi yang diluluskan ni kita boleh semak sendiri di portal Hasil lah. Portal rasmi Hasil. Itu dia. Yang ada yang terlebih, ada yang terkurang, ada mungkin kesilapan-kesilapan berlaku, tapi hari ni kita cerita tentang peluang kedua untuk tasiran cukai yang tersilap lapor ni. Cik Izzah bersama kita pagi ni untuk pencerahan dan membantu jugalah sahabat-sahabat kita. Ada kaedah-kaedah pindaan yang boleh kita lakukan. Jadi tenang-tenang saja. Lepas ni nak cakap pasal apa sebelum kita berehat ni? Cik Izzah.
yang meminda sendiri tu, pindaan sendiri tu. Mungkin pindaan sendiri dan macam mana adakah ada penalti ke kalau tersilap ni kan. Macam tu. Ada mungkin ada orang kata kalau dah pinda, lepas pinda tu dia macam jadi complicated sikit. Complicated ke tidak, nanti kita tanyalah dengan Izzah untuk pusingan kedua Hebahan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita kembali selepas ini hanya di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Bayangkan, sebelum hadirnya Ramadan lagi, ramai saudara kita yang berlapar hari demi hari. Bukan kerana berpuasa, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan makanan kerana batasan kewangan, kesihatan ataupun pergerakan. Allahu Akbar. Hal ini dirumitkan lagi dengan pandemik dan juga bencana alam yang melanda negara kita ini. Sehingga ada yang terpaksa mencuri bekalan makanan hanya sekadar untuk meneruskan kehidupan yang semakin mencabar bagi mereka hari demi hari. Berat ujian mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Cakna dengan ujian yang mereka hadapi, Yayasan Budi Ehsan Malaysia dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia ingin memperkenalkan kepada pendengar Radio IKIM sekalian program Free Meals on Wheels, iaitu sebuah program bantuan makanan kepada golongan fakir miskin di sepanjang Ramadan, khususnya untuk golongan sakit terlantar dan terbatas pergerakan. Seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makanan kepada orang lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan sasaran ini bagi memastikan mereka berpuasa dan berbuka dengan sempurna insya-Allah. Oleh itu, Yayasan Budi Ehsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM sekalian untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang juadah berbuka kepada golongan yang berpuasa dan sakit terlantar ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybim.org.my atau hubungi kami di talian 019 621 4005. Imrah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumbangan.com. Guna phone je. Oh, Imrah pun guna sumbangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumbangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumbangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumbangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mulakan pagi anda dengan Warna Pagi IKIM bersama Pian dan Luqman. Inspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami, terlebih Ramadan bersama Radio IKIM. Dan pagi ini Hebahan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bersama Cik Nik Izzah Syukriah Muhammad Syukri. Sedap nama tu kan. Dan banyak info yang kita dah kongsikan. Pusingan pertama tadi Cik Izzah. Dia nak ambil hati sebenarnya. Dia belum bayar lagi, dia nak ambil hati. Kita nak sambung pusingan kedua. Mungkin ada kesilapan-kesilapan yang sahabat-sahabat kita buat. Dan bila nak buat pindaan macam pindah-pindah sendiri tu, takut tambah pula silapnya. Dah nak minta peluang ketiga pula. Macam mana agaknya? Ada tak apa kesan dia kalau pindaan sendiri yang dibuat tu akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada taksiran cukai? Ya, betul. Ya, betul. Kira pindaan dibuat sendiri oleh pembayar cukai, jadi akan ada beberapa perubahan lah pada taksiran cukai. Jadi pindaan tersebut memberi kesan kepada, iaitu pertama daripada tidak kena cukai kepada kena cukai. Yang kedua, daripada kena cukai tambahan. Yang ketiga, daripada terima bayaran balik berkemungkinan tiada bayaran balik atau kena bayar cukai.
Jadi situasi 3 ni lah selalu. Yang tiba dapat lebih pula macam Luk cerita tadi tu. Macam mana pula? Lebih itu bayaran balik lah tu. Bayaran balik. Maknanya dia ada kesan dan akibat dia. Daripada ada boleh jadi ada, boleh tak ada. Yang tak ada sebelum ni tiba-tiba boleh jadi ada. Betul. Tapi kena sedia maklum lah. Jadi macam mana kalau kadar dan pula cara pengiraan tersebut pada kenaikan cukai sekiranya terdapat pindaan atas taksiran yang telah dibuat tadi tu. Nak elakkan macam Cik Izzah sebutkan tadi tu. Baik, kita ada situasi pertama, iaitu situasi kita ada 2 situasi, maafkan saya. So ada situasi pertama, sekiranya permohonan diterima dalam tempoh pengemukaan borang nyata. Macam saya sebut tadi, borang manual BE 30 April, borang e-filing sebelum atau pada 15 Mei. Taksiran pindaan akan dibangkitkan seperti pengiraan biasa tanpa penalti terkurang lapor. Selamatlah kat situ. Dalam situasi kedua, di mana permohonan pindaan diterima di luar daripada tempoh yang kita tetapkan. Iaitu kalau manual terima pada 1 Mei onwards, kalau e-filing mulai 16 Mei ke atas lah. Jadi taksiran pindaan akan dibangkitkan bersama penalti terkurang lapor. Jadi bagi mengelakkan penalti terkurang lapor ni adalah dinasihatkan untuk anda cepat-cepat buat pindaan sebelum tarikh akhir penghantaran borang nyata. Bagi yang dah sedar awal, ada kesilapan semasa lapor pendapatan. Sempat lagi. Kan? Ada masa untuk buat pindaan dan taklah terkejar nak raya lagi, nak sempat lagi sebenarnya. Sempat lagi on pula cerita tentang tersilap lapor pula. Aduh, menggigil semua kat luar tu. Kita apa info yang dikongsikan hari ini dapat membantu sedikit sebanyak sahabat-sahabat kita menyediakan taksiran yang terbaik. Dalam pada mereka yang nak melaporkan ni Aziza, nak mengelakkan daripada silap lapor, apa sebenarnya yang perlu difokuskan ataupun dititik beratkan sebelum mereka membuat taksiran? Selain sedia awal tadi lah, kan? Ada beberapa tips ataupun perkara yang pembayar cukai kena ambil titik beratkan lah untuk mengelakkan melakukan kesilapan dalam pelaporan cukai. Yang pertama, pastikan anda buat kiraan manual bagi resit-resit yang ada terlebih dahulu. Kumpulkan dalam satu file, input draft dulu di EBE. Tak salah untuk anda berkali-kali membuat kiraan atau memasukkan jumlah RM dalam e-filing untuk kepastian selagi anda tidak klik hantar. Jadi kaedah ni pun saya pun buat juga. Memudahkan kita sebenarnya. Yang kedua, untuk bagi pasangan yang dah berkahwin, buat perbandingan dulu dengan pasangan, buat pengiraan cukai terlebih dahulu. Tentukan siapa yang patut tuntut pelepasan bagi anak. Bila dah berpuas hati baru klik hantar. Jadi ada kes di mana suami isteri ni rupa-rupanya dia menuntut pelepasan bagi anak yang sama dalam EBE. Masing-masing sebab tak ada perbincangan antara pasangan. So kalau macam ada 4 orang anak, decide lah 4 isteri yang tuntut ke, ataupun bagi dua orang anak yang suami tuntut, 2 orang anak lagi isteri tuntut ke, macam mana. Jadi perkara-perkara ini boleh menimbulkan masalah di mana anda mungkin boleh diaudit lah atas sebab memberi maklumat pelepasan yang tidak betul. Itu satu. Ada lain kalau nak ditambah lagi? Nak elakkan kesilapan-kesilapan tu? Kalau tak ada, saya tanya benda lain juga. Itu berkenaan dengan resit. Resit kadang-kadang tu orang kata, alamak resit ni dia senang hilang lah dakwatnya. Boleh ke kita conteng kat situ? Sahabat kita ni pun tanya macam tu. Halim pun tanya macam tu. Kalau RM5 ambil pen tulis RM5 kat situ. Boleh ke? Sebelum sebenarnya untuk kaedah bimbingan resit ni kan, sebab kita suggest, saya faham kadang-kadang hilang dakwat terus, nak tulis pun rasanya tak nampak dah kan. Je tinggal. Jadi tips dia sama ada terus scan dan simpan betul-betul dalam file, ataupun kalau masih nampak tu mungkin boleh boleh scan dulu dan simpan. Nanti sekiranya dan perlu simpan dalam file sebenarnya, supaya nanti tak terdedah kepada angin, udara ke apa kan, air ke, untuk nanti hilang dakwat tu. Mungkin kalau scan tu simpan dalam bentuk digital dulu. Later kalau nak pakai kita print atau cetak kemudian ke macam mana. Yang penting adalah bahan-bahan dokumen tersebut. Sekarang ni banyak kan ada Google Drive apa semua kan. Betul. Upload kat situ je. Pandai lu cakap kan, tapi tak buat. Baik, sebab kita cadangkan LHDN ada tak buat macam kios ke kaunter bergerak di luar untuk tempat awam supaya memudahkan orang awam membuat bayaran. Mungkin satu cadangan, ataupun mungkin sebab kita tak jumpa kat
kat tempat dia ke, mungkin sana, untuk memudahkan urusan cadangan lah. Kita mungkin sama baik dulu sebab nak jawab mungkin kita bagi peluang ketiga nantilah. Okey Puan. Okey, untuk perkongsian hari ni apa lagi yang Cik Izzah nak sampaikan, perkara penting bila cerita tentang taksiran cukai tersilap lapor ni. Mungkin ada poin-poin yang belum dikongsikan lagi hari ni. Kalau macam tadi kan saya bagi contoh yang kalau pasangan tu kan tadi dia macam tertuntut pelepasan, dia tak bincang dengan isteri kan, so wife yang tuntut anak dan dia pun tuntut. So kesan akibat inilah menyebabkan taksiran tambahan dikenakan. So akan ada penalti. Jadi perkara-perkara macam ni perlu dielakkan lah. Sebab kita pun tak nak, sebab kita kalau kita terima kan, tiba-tiba taksiran tambahan, ada kena bayar lebih, of course kita pun rasa tak biasa, tapi sebenarnya itu adalah daripada kecuaian kesilapan kita sendiri yang mungkin tak ada pembincangan ataupun mungkin salah faham undang-undang ke dan sebagainya. Saya yakin ramai pendengar sekarang ni mungkin juga mereka rasa macam alamak, kalau tersilap lapor ni adakah kena tangkap ke ataupun kena penalti yang lebih berat ke ke macam mana tu? Okey, dia cuma kena penalti terkurang lapor pendapatan sajalah. Tak adalah kena tangkap. Risau juga semua kan. Silakanlah kalau kita kesilapan tersebut berlaku, dan mungkin pentingnya kita berbincang dululah bagi pasangan untuk bahagikan sama rata sama adil dan biar jelas tidak berlaku kesilapan. Okey, mungkin di hujung ni mungkin ada pesanan Puan ataupun Cik Izzah kepada sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM untuk perkongsian kita hari ini, Cik Izzah. Baik, untuk pesanan saya kepada pendengar Warna Pagi dan kepada semua adalah siapa yang masih belum lapor pendapatan bagi tahun taksiran 2021, pastikan anda hantar borang nyata untuk tahun taksiran 2021 menggunakan e-filing dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, seperti yang saya telah maklumkan sebelum ni, tempoh-tempoh dia adalah untuk individu berpendapatan penggajian borang BE mulai 1 Mac 2022 hingga 30 April 2022 bagi borang manual, dan bagi borang melalui pengemukaan borang secara e-filing kita ada tambahan masa 15 hari iaitu sehingga 15 Mei 2022. Bagi individu berpendapatan perniagaan yang menggunakan borang B, tempoh pengemukaan adalah sehingga 30 Jun bagi borang manual, dan tambahan 15 hari sekiranya pembayar cukai melakukan penghantaran melalui e-filing sehingga 15 Julai lah. Nasihat yang seterusnya, sekiranya ada pindaan setelah menghantar e-filing, pastikan pindaan dibuat selewat-lewatnya 30 April bagi mengelakkan penalti. Dibuat sebelum pada tempoh yang ditetapkan tamat lah. Okey. Dan ini nasihat yang sangat penting lah juga yang saya ingin sampaikan kepada semua pendengar dan masyarakat di luar sana. Pastikan anda tidak terpedaya dengan skema yang semakin menjadi-jadi menipu mangsa. Dapatkan pengesahan dengan hasil sebelum melakukan transaksi. Apabila menerima panggilan meminta anda membuat bayaran cukai, anda juga boleh hubungi hasil care line di 03 8911 1000 atau gunakan hasil chat atau lari portal rasmi hasil di www.hasil.gov.my. Mesej hujung tu sangat penting. Memang ada tiba-tiba nombor handphone mana hubungi kita yang mengaku sebagai pegawai LHDN. Lepas tu tanya macam-macam, minta macam-macam, jangan tertipu dengan scammer. Hari Ahad waktu dia call. Hari Ahad waktu kan. Cik Izzah sedang cuti kat rumah, tiba dia kata dia call kita pula kan. Dia mengaku dia ni Izzah Jadi kan. jangan tertipu. Itu satu pesanan yang sangat penting dan sangat baik. Betul. Yang Cik Nik Izzah Syukriah sampaikan sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak Cik Nik Izzah Syukriah untuk peluang kedua taksiran cukai tersilap lapor daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. InsyaAllah satu info yang sangat penting untuk kita bersama dan sangat melegakan juga lah bila dapat panduan-panduan terbaik daripada Cik Izzah tadi. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Selamat Hari Raya juga in advance. Selamat Hari Raya. InsyaAllah semuanya baik-baik saja ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita hebahan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan Cik Reza pun ada juga bersama kita hari ini temankan Cik Izzah tadi, dan sahabat-sahabat kita pun yang temankan sampailah hujung ni. Kita ucap terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan antum semua. Ya, kami mohon undur diri dan mohon maaf kalau terdapat salah dan silap, dan kita jumpa lagi esok untuk edisi Sahidul Ayam bersama dengan anda semua. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.